Pernah terfikir tak daripada mana asal-usul perkataan harta korun? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Helmi. Selamat kembali ke siri ilmu pelaburan Patuh Syariah yang dibawakan oleh Bursa Malaysia dan V-College sebagai content partner. Okey, mari kita sama-sama recap balik episod sebelum ni. Dalam siri-siri yang lepas, saya telah menerangkan tentang kepentingan pemilikan dan juga menekankan disiplin tabiat menabung. Hari ini, saya ingin berkongsikan dengan anda topik yang hangat kerana melalui topik ini, anda akan lihat kenapa ramai orang mudah terpengaruh dengan pelbagai janji manis scammer. Topiknya adalah berkenaan bahayanya sifat tamak. Ada satu kisah di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita semua mengenai bahayanya sifat tamak ini. Jom kita sama-sama dengar. Kisah ini diambil dari kisah benar seorang pengikut Nabi Musa AS yang bernama Qarun. Petikan kisah Qarun ini diambil dari kitab suci Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76 yang berbunyi, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Pernah terfikir tak daripada mana asal-usul perkataan harta korun? Kisah mengenai Qarun ni kan merupakan pengikut Nabi Musa yang memang setia dan pada masa sama dia seorang yang miskin dan mempunyai anak yang ramai. Jadi bayangkan keadaan amat miskin dan pada masa sama mempunyai ramai orang anak. Mestilah mencabar nak maintain family kan? Jadi Qarun pergi berjumpa dengan Nabi Musa dan meminta Nabi Musa agar berdoa kepada Allah SWT supaya mengurniakan rezeki yang melimpah ruah kepada Qarun dan terlepas daripada segala kemiskinan. Qarun memberitahu kepada Nabi Musa bahawa dia berjanji apabila dia menjadi kaya raya nanti, dia akan mengikut segala perintah Allah dan sentiasa bersyukur kepada nikmatnya. Setelah mendengar rintihan Qarun dan memandangkan Qarun juga merupakan sepupu pada Nabi Musa, jadi Nabi Musa pun bersetuju untuk membantu. Melalui pertolongan Allah SWT, Nabi Musa pun mengajarkan Qarun ilmu kepakaran dalam membuat emas dan melalui usaha tersebut secara konsisten, Qarun mula menjadi kaya dan hartanya terus melimpah ruah. Memang amat banyak ketika itu. Kerana kekayaannya ada di mana sahaja, termasuklah di Palestin dan di Syria. Apabila semakin kaya, semakin ramai pengikut Qarun, maka populariti dan pengaruhnya semakin lama semakin meningkat. Jadi memang betul, wealth equals to power. Tapi sedihnya, bila dah semakin kaya raya, Qarun ni semakin tamak pula. Dan dia sudah lupa akan janjinya untuk menjadi hamba yang sentiasa ikut segala perintahnya. Mula daripada situ, dia telah mula buat dosa maksiat sana sini dan merasakan bahawa hartanya itu merupakan hasil daripada titik peluhnya sendiri. Nabi Musa pun menegur saudaranya itu supaya jangan melawan perintah Allah SWT, tapi Qarun ini menfitnah Nabi Musa melakukan zina sebagai balasan. Bayangkan, bila orang dah ada nama dan pengaruh membuat fitnah sebegitu, mesti ada orang juga akan percaya bulat-bulat. Maka Allah SWT membantu Nabi Musa dan pengikutnya dengan memberi wahyu kepada Nabi Musa supaya perintahkan apa sahaja arahan kepada bumi dan bumi akan ikut perintah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa memberi amaran kepada Qarun, tapi Qarun dah tak nak dengar, maka Nabi Musa pun perintahkan bumi menelan Qarun dan pengikut-pengikutnya sekali. Bumi terus menelan Qarun dan pengikut-pengikutnya sampai ke leher. Dan masa tu Qarun dah sedar bahawa dia tak mampu nak buat apa-apa dan minta tolong kepada Nabi Musa supaya melepaskannya daripada cengkaman bumi. Tetapi Nabi Musa tetap perintahkan bumi untuk terus telan Qarun dan pengikutnya dan akhirnya binasalah mereka. Begitulah kisah Qarun. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini adalah apabila kita hanya menjadikan kekayaan sebagai satu-satunya objektif dalam kehidupan kita, kita boleh terdorong menjadi tamak dan bangga diri. Apabila tamak menguasai diri, kita tak mampu nak terfikir secara rasional yang boleh menjerat diri kita ke arah kerugian. Jadi jangan biarkan sifat tamak menguasai diri kita.
Yang penting di sini, tetapkan mindset kita, segala kekayaan yang dimiliki adalah amanah dan anugerah dari Allah SWT. Bila kita kaitkan kisah Qurani dengan dunia pelaburan, bagaimana sifat tamak ni menyebabkan segala jenis kerugian berlaku melalui sifat nak untung banyak dalam waktu yang singkat. Tiada sebarang usaha, tiada usul periksa, hanya nak untung semata-mata daripada pihak yang muncul tiba-tiba. Itu yang menyebabkan scammers berleluasa. Scammers memang suka pada sifat orang yang tamak. Lebih-lebih lagi, scammers yang memujuk orang yang tamak tu mengambil hutang dan menggadaikan aset yang ada dengan pelbagai alasan dan janji manis untuk melipat gandakan pulangan pelaburan. Sebagai pelabur, kita juga perlu ada sifat tanggungjawab untuk periksa latar belakang pelaburan kita. Buat kajian terhadap model perniagaan, pihak pengurusan serta prestasi kewangan syarikat yang kita nak labur, supaya duit yang hendak dilaburkan tersebut tidak lebur. Oleh itu, mari kita semua sama-sama mengambil pengajaran daripada kisah Qarun ini mengenai bagaimana sifat tamak, sombong, bangga diri dan suka memfitnah akan memakan diri sendiri. Semoga kita semua dijauhi daripada sifat-sifat mazmumah ini. Sama-sama kita mengawal diri kita daripada sifat tamak dan memupuk sifat humble dalam diri kita semua walaupun kita berharta. Sebenarnya tidak salah untuk memiliki harta dan kekayaan asalkan kita tidak dikuasai oleh sifat tamak itu tadi dan mempunyai rasa tanggungjawab kepada masyarakat. Baik, setakat itu saja daripada saya pada kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.